Okey. Kita sambung semula di untuk sesi kedua ni, kita sambung semula di sesi kedua. Sesi kedua ni, alright. Sesi kedua ni, okey, kita dah tanda tadi support, minor support dan resistance di time frame H4. Alright. So kita nak nampak jelas dengan pergerakan dari satu warna ke satu warna ni Alright. So di sini tadi kita berhenti. Price reject, naik semula tapi tak sampai di zone tanda sebelum ni. Dia turun semula. Kali ni apa yang jap. Saya nak mute speaker, saya lupa lagi. Saya lupa nak mute speaker. Dia ada lagi yang ni. Okey. Kita nampak kali ni price reject tapi price tidak masuk ke zone support H4 yang kita tanda tadi. Ini saya kadang-kadang ada yang tanya signal, cikgu dah boleh buy ke? Dah boleh buy? Saya kata tunggu sekejap, saya nak menunggu price action. Saya nak menunggu price action. Saya nak menunggu price action ni. Sekejap. Bukan. Saya nak menunggu price action di zone ni H4. Tetapi apa yang kita lihat ni, line hitam tadi, kita nampak price reject. Ini fungsi dia tadi, support di time frame daily tadi. Alright. So kadang-kadang ada tanya, cikgu saya nak masuk buy. Saya kata tunggu dulu sebab sebenarnya saya menunggu price masuk ke zone ni. Dalam kes ni dia tak masuk. Dia tak masuk tak apa, biar aja dulu. Dia tak masuk, biar aja dulu. So kita tak rugi apa-apa kalau kita dalam situasi menunggu ni. Ada yang dah tanya tak sabar, memang saya tahu dah. Dah biasa dah. Okey? Dah biasa dah yang bertanya tu. Okey, kemudian kita nampak price reject. Di sini kita nampak. Okey. Alang-alang tu saya terus ceritalah. Macam mana situasi breakout. Okey, kalau kita buat line atau kita buat zone ni, kita nampak body ni close di atas zone resistance. So kalau case macam ni memang dipanggil breakout. So ada yang tak faham tu breakout tu macam mana situasi dia. So macam sebelum ni saya kata saya tunggu price action di sini. Saya nak tunggu candle close di atas ke candle reject. Itu saya kata saya dalam situasi menunggu price action. Alang-alang tu saya dah terus cerita jelas Yang mana nak tanya pasal breakout. Okey, kita tengok ni pula. Ni saya jelaskan sikit je, alang-alang dah cerita. Okey, kita nampak ni candle ni close di atas resistance ni. Candle body dia close di atas. Kalau dia jadi shadow macam ni, belum dipanggil breakout lagi. Yang ni setelah dia siap, ni candle H4, setelah H4 tu siap dan close di atas resistance ni, inilah baru dipanggil breakout. Alright? Clear ya? Alright, kemudian itu contoh breakout Satu, kita nampak satu dua, ni dua, dia dah close. Tiga, alright. So ada lagi kemudian kita sambung semula. Price naik, okey, price naik, price reject di sini. Price naik, reject di sini. Ni yang minggu lepas, 2 minggu sebelum ni. 2 minggu lepas Alright. So kita tengok reject ada apa. Kalau ikut ni lah dia punya resistance ni. Ni resistance dia. Kalau boleh je lukis, tak ada masalah. So kalau kita cuba lihat, selalu amalkan guna zoom in, zoom out. Kenapa dia berhenti di sini? So kita guna cross hair, tengok apa line dia ada. Okay, dia ada zone resistance. Resistance, sini dia berjaya break. Okay, so ni dia line dia. Alright, so boleh tanda. Ni. So boleh tanda ni. Alright, so sama juga bagi dia display di H4. Alright. Kalau siapa nampak pada hari Jumaat tu, saya tak bagi signal buy. Saya tak bagi signal buy di sini. Saya cakap tunggu entry sell di kawasan breakout. Tapi siapa yang dah masuk buy tu, itu tak ada masalah. Maknanya dia faham lah tentang istilah pergerakan price di zone resistance ni. Yang kemudian price reject di sini.
Okey, tak apa. Kita buat lagi. So ini price reject. Di sini price retest. Price retest. Okey. Price reject, price masuk semula ke zone resistance kita dan sudah bertukar fungsi menjadi support. Sebelum ni dia berfungsi sebagai resistance. Setelah berlaku breakout di zone ni, kebiasaannya dia akan berfungsi sebagai support, iaitu di mana price kemungkinan akan reject dan naik semula ke atas. Okey, dalam situasi ni kita tengok lagi. Okey, nampak tak candle ni dia break di atas zone resistance yang kita tanda tadi. Ni dia solid. Dia body dia close di atas line zone resistance. Kemudian dia terus naik hinggalah ke kawasan strong support dan resistance yang kita tanda di time frame daily ni, line hitam. Alright. So itu sebabnya pada minggu lepas walaupun saya ada bagi TP lagi TP di tinggi ada TP 2 di area 27 ni. Alright. Tetapi saya dah bagi arahan di dalam group yang mana ada masuk buy, masuk position buy. Kenapa saya suruh lock set BE ataupun boleh close take profit dulu ini dia. Sebab saya nampak price dah start reject di sini Ini price dah start reject di sini. Ni dia. Ni situasi dia. Price reject dulu sebelum ni dan price reject pada hari Khamis pada hari Khamis. Okey. Ini adalah support dan resistance di time frame daily. Faizal ni ada masalah. Faizal ada masalah. Sekejap. Dia ni tak dengar suara saya. Faizal ni dia ada masalah. Tak dengar. Biasalah tu kalau first time tak pernah guna ni. Memang dulu saya pun masalah sama juga. Alright. So ini ialah minor support dan resistance di time frame H4. Alright. So dah settle. So kita nampak dah view dia. Ni dia. So view dia line biru ni yang kita tanda tadi ni dia. Bermula dari sini hingga sini. So hingga sini. So okey, ada sikit nak share ke tak? Okey, tak apa. Saya cerita sikit. Kenapa kita nak tanda ni minor ni? So di sini sebenarnya ialah okey. Lagi satu, pergerakan price biasanya, contoh tengok line hitam ni, dia akan bergerak dari satu zon line hitam ke satu zon line hitam. Okey. Dalam proses menurun pun, dia akan bergerak dari satu line hitam ni ke line hitam dan line hitam ni. Okey, untuk line hitam ni, kita nampak dia belum sampai lagi. Sebab tu nanti saya nak cari sell je, saya nak ambil TP di sekitar ni. Okey. Sebab macam saya cakap, pergerakan price macam ni dia naik daripada line hitam ke line hitam. Line hitam tu bermaksud strong atau major support dan resistance. Alright. So dalam case ni, dia menurun tapi belum sampai. Kemudian price membuat retracement. Okay. Dan masuk semula ke zone line hitam ni. So di dalam situasi line hitam ni, kita nampak ada sekali reject. Ini kali kedua. Kemudian pada hari Khamis dan pada hari Khamis ni hari Khamis dia reject lagi sekali. So dalam situasi ni saya nak ambil keputusan untuk ambil sell, ambil TP di line hitam ni dan di TP kedua di line hitam ni. Terus bagi signal. Alang-alang dah bercakap. Okey, tak apa. Itu bab situasi pergerakan harga. Alright. So sekarang kita terus lagi masuk ke time frame management pula. Okey. Alamak, lupa ke? Okey, tak apa. So tadi kita dah tanda yang ni sebenarnya di time frame management tadi. Rasanya saya tak buat. Yalah saya tak buat ni. Okey, boleh. H4 tadi kita dah buat. Nak bagi display di H1 boleh nampak Di H1 laluan dia. So ni laluan di H4 tadi yang kita tanda. So bila kita buat di H4 tadi, kita boleh bila kita ke time frame kecil, kita boleh kecilkan zone. Macam saya cakap sebelum ni, nak tanda zone
shadow ke body pun boleh. Ni saya dah kecilkan zone ni. Saya modify, adjust balik zone ni. So kalau macam ni, shadow ke body, ini dah tak payah adjust. Dah ngam. Shadow ke body, ini dia terlajak sikit. Tapi body dia masih lagi di atas, di dalam zone resistant ni. Alright. So, di dalam time frame kecil, kita ada nampak lagi dia membentuk ni banyak lagi. Yang mana kita tadi tanda di H4. Ni H4. Ni lupa tadi. Ni tadi kita tanda di H4. Saya lupa nak ni. Ni. So di dalam time frame H1 dia ada lagi. Support. Okey, buat je. So sekarang kali ni saya guna line je lah. Saya malah nak guna rectangle. Okey, so cuma bagi dia display di time frame H1. Mr. Goodip bila buat di H1, buat support dan resistance di time frame H1, pastikan dia display di time frame H1. Jadi bila bagi kat daily kat saya tu, bila bagi screenshot, saya nampak okey. Cara dia macam mana? Kita double klik kat line tadi, pastikan dia keluar titik ni, keluar titik ni. So kita right click, kita pilih horizontal line. So kita pilih visualization, kita pilih H1 sahaja. So dia akan keluar di H1 saja. Dia tak akan keluar di time frame lain. Alright. So case macam ni kita tengok kita buat price naik, price reject, apa ada. So ada support di sini, kita buat line. Ni support dia. Support yang sebelum ni. Tak keluar. Ni dia. Ni price reject di sini. Okey, ni fungsi dia untuk untuk time frame H1. Alright. Kemudian price turun masuk semula tetapi tidak berjaya break di zone support H1 ni. Okey, kemudian apa terjadi? Ni memang nampaklah solid break lah. Yang masa saya nak cakap tadi, yang saya explain di H4 tu Tetapi price reject di sini. Yang mana tadi kita ada buat resistance di time frame H4. Tanda saja, jangan risau, dia punya dakwat apa semua tak habis, guna je. So, okey, so sama bagi dia display di time frame H1. Alright, so di time frame. Kemudian turun, ni yang tadi kita nampak di time frame H4 tadi. Apa ada di sebelah kiri? Okey, di H1 nampak clear. So di H1 ni dia ada membentuk, ni dia. So kita naikkan sikit. Kita pergi ke body dia, apa ada. So ni tempat berlaku breakout ni di H1. Tadi yang kita di H4 kita tertanya-tanya di kawasan ni tadi. So di sini sama bagi dia display di H1. Alright. So kemudian kita nampak ini yang laluan H4 tadi tak apa. So kemudian kita nampak price naik. Kalau kita buat resistance di H1 ni, kita nampak price berjaya break. Break, turun semula. Price break, turun semula. Reject di sini, kalau kita tengok ni ialah laluan di time frame daily tadi. So naik, ini yang kita tanda di time frame H4 tadi. Right? So kita tanda je resistance dia. So kalau kita tengok ni, ini ialah resistance sebelum ni. So ini kalau siapa yang buy tu boleh ambil TP di sini Alright, contoh kejap. So ini di H1. Kemudian price turun semula yang mana masuk di zone support yang kita tanda di H4. Okey. Di time frame H1 di sini kita tak ada nampak support Kita nak cari kenapa dia berhenti di sini. So kalau yang kita lukis di H4 tadi kita nampak. So di time frame H1 buat saja. Di sini ialah zone dia. Zone. Boleh je tanda, tak kisah. Nak tanda di shadow boleh. Shadow ni boleh. Nak tanda body. Kalau berdasarkan yang ni, yang lama ni, nak tanda di shadow boleh, di body boleh. Saya ingat macam saya kata dia ialah satu zone. So sama ni bagi dia display di H1. Alright. So kemudian apa terjadi price reject di zone ni tapi price tidak terus masuk tak masuk terus ke zone ni, tak sampai pun. Kalau kita tengok ni. Dia tak sampai pun ke zone body ni. Dia dah start reject. Dah start reject. Turun semula tetapi tidak masuk ke zone ni. So dia ada lagi membentuk minor support lagi. Di time frame H1. Ni boleh je lukis kalau nak lukis. So dia akan membentuk banyak. So dia dalam bila dia keadaan sideways,
Ini macam ni kita nampak keadaan mendata, pergerakan price mendata. So ataupun kita panggil dia zone sideways, dia akan membentuk banyak minor lagi, support dan resistance, resistance, support, resistance, dia membentuk lagi support. So ini kita tak payah lukis. Kita dah lukis dah tadi yang ni. So kalau case macam ni, so kita dah nampak ni, ini adalah line hitam tadi yang kita tanda di time frame daily. So ini tadi situasi kita nampak di H4 dan di H1 ni dia, kita nampak price reject, naik semula. Ini kita boleh lukis. Kita nampak dia berhenti di sini. Kita boleh tanda. Kita nak tanda shadow boleh, nak tanda body boleh. Sama je situasi. Alright. So kita nak cari jawapan di belah kiri. Jangan tengok ni dah jadi. Okay, apa ada di sebelah kiri? Kenapa dia berhenti? Ada. Ni Alright, so kita nampak ni. So kita nampak ni. Ni dia resistance sebelum ni. Di H4 tadi pun sama, kita nampak ni dia. Kenapa di time frame H1 dia berhenti? Ni dia. Ada zone resistance sebelum ni. So sama yang ni kita bagi dia display di time frame H1. Ini mungkin jadi 3 sesi ni. Ada sikit bab lagi saya nak cerita berkenaan entry. Nak cerita berkenaan entry, nak ambil TP dan nak ambil SL. Nak letak SL, nak entry dan nak ambil TP. Kemudian kita menggunakan kaedah breakout dan retest. Di mana guna kaedah breakout, bila berlaku breakout, kita menunggu dia price retest untuk kita entry. So dah jelas nampak tak support dan resistance di time frame H1. So fungsi support dan resistance ni, okey, di time frame kecil ni sesuai saya buat sikit penjelasan. Time frame kecil sesuai untuk orang yang nak ambil setup intraday. Yang mana entry pada hari tu kita nak ambil take profit pada hari yang sama, ataupun untuk scalping. Scalping kita boleh gunakan time frame H1 atau time frame M15 untuk entry. So inilah fungsinya support, minor support dan resistance di time frame kecil, sesuai untuk yang nak ambil entry intraday. Okay, intraday saja. So kalau buat di daily tadi tak sesuai. Kalau yang buat merujuk kepada support dan resistance time frame daily, tidak sesuai untuk orang yang nak intraday. Dia lebih sesuai untuk orang yang nak ambil nak swing, nak ambil TP yang jauh. Right. So merujuk pada time frame H1 tadi, dia sesuai lah untuk kita ambil TP yang pada hari yang sama. Alright, so clear berkenaan support major dan minor support dan resistance bermula dengan time frame H4 dan time frame daily H4 dan H1. Di time frame N15 pun ada. Okey, ini yang kita tanda tadi di H4. So kita tengok di time frame M15 pun ada lagi. Alright, so boleh je kita buat je kita buat resistance ni, kita buat, tapi pastikan dia display di time frame M15 saja. Boleh? So saya buat ikut yang apa saya nampak salah lah. Ni Ni. Okey, dia display di time frame M15. So M30 pula pergi. Ni dia. Patutlah ni. Ni M15. Sekejap, saya nak tanda. Okey, contoh di sini ni adalah resistance sebelum ni. Ni adalah resistance sebelum ni. Alright. So kemudian dia turun, dia membentuk support. Ni dia ada lagi banyak. Dia membentuk support di sini. Kita boleh buat. Alright. So ini sesuai untuk siapa yang nak entry scalping. Boleh guna M15. Okey. Naik. Reject di sini. Buat. Buat di sini. Naik reject membentuk resistance. Ada reject di sini. Naik. Okey. So sama bagi dia display di time frame M15. Okey. Ini kadang-kadang yang tanya saya ni. Cikgu macam mana cikgu boleh tahu nak buat PO tu? Ni tengok. Bila kita guna, bila kita tempat tadi, kita dah tanda support dan resistance di time frame yang besar, iaitu daily H4, H1. Okey. Saya akan gunakan
minor support dan resistance M15 sebenarnya untuk mencari entry yang minimum floating. Alright, contoh macam case ni, tengok mesh ni. Yang ni kita dah tanda tadi. So pada hari Jumaat petang, sebenarnya ada signal buy untuk JBP JPY, JBP USD. So di sini kalau untuk JBP USD ni, kita tengok di H1. Sekejap saya tanda zone dia. Ni saya tanda zone dia. Okey. Ada yang dah tanya saya. Cikgu, saya nak boleh entry buy ke? Ni yang kita tanda tadi. Kalau kita tengok tadi, price reject di sini ni zone dia. Ni dia. Alright, ni dia. Di mana price turun ni shadow ni shadow dia. So, view di time frame M15 ni dia. Ni kadang-kadang ada yang tanya cikgu dah boleh entry buy. Saya tak bagi. Saya hanya bagi entry buy untuk EU dan EJ sahaja pada hari Jumaat petang. Okey? Kenapa? Sebab saya tak nak bagi ambil risiko, sebab kita dah berjaya kumpul profit daripada hari Isnin hingga Khamis. Saya tak nak bagi lagi signal untuk GU dan EJ supaya anda punya apa yang profit yang kita kumpul dari Isnin hingga Khamis tu selamat. Itu saya tak nak bagi. Tapi saya bagi zone sell pula di sekitar ni. Sebenarnya boleh. Memang nak boleh buy ni. Kalau kita tengok tadi di H4 dah start reject. Ini di M15. Sebenarnya saya tak ada rahsia yang tanya cakap saya ada rahsia. Tak ada. Saya hanya guna time frame yang lagi kecil saja untuk entry ataupun letak pending order. Ini saja. Kalau kita tengok situasi ni, break, retest. Itu saja. Saya tak ada ilmu yang teknik yang ajaib pun. Ini saja yang apa yang saya duk perhati biasa berlaku di dalam market. So, signal ni memang signal buy tapi saya tak bagi untuk GJ dan GBP USD. Alright. So, ini situasi dia di support resistance di time frame M15. Okey, kemudian dia naik semula. Kita tengok di sini. Kita lukis lagi. Sini dia reject. Okay, so di sini ada support, ada resistance pada hari Jumaat. Alright, so kita buat lagi. Alright, kemudian dia naik, turun. Sini reject di zone M15 yang kita tanda tadi. So naik semula hingga tapi tidak sampai ke kawasan zone major support dan resistance. Alright. So di sini sebenarnya pada hari Jumaat malam ada signal sell, tetapi ada seorang tu Amir ikut nama dia floating, dia sell GU tu awal. So di sini ada dah signal sell pada hari Jumaat malam. Ini dia. Ni dia, price akan retest mula di zone ni. Zone ni pada next week punya signal. Ada dah price nak retest dah sini. So di sini ada signal tapi bukan terus entry Okay. Right. So harap faham berkenaan kita dah habis dah lukis support dan resistance bermula dengan time frame daily untuk cari major support dan resistance. Kemudian kita dah masuk ke zone kita turun ke time frame H4 untuk cari minor support dan resistance. Kita pergi lagi ke time frame H1 untuk buat lagi minor support dan resistance. Last kali ialah time frame M15. Okey. Ini dah habis berkenaan support dan resistance. Alright. Seterusnya, tajuk seterusnya kita dah nak masuk bab nak masuk entry. Kita nak masuk bab entry. Okey. Dan di mana nak letak TP, di mana nak letak stop loss. Alright. So, ingat okey. Saya review balik, saya cerita balik. Pergerakan price biasanya akan bergerak dari satu major support dan resistance ke satu major SNR dan satu SNR ke satu SNR. Dalam kes ni, ini contoh dalam kes ni dia sebenarnya dah price dah tunjuk arah ini. Pergerakan dari sini di sini dah tunjuk arah. Ini adalah arah menaik uptrend. So dalam proses menaik
bila menunjuk arah, ini biasanya saya panggil ni ialah wave satu. Kemudian dia akan membentuk wave sideway. Dia membentuk sideway di sini. Kemudian barulah price naik. Price naik hinggalah ke maksimum. Ini zone maksimum dia untuk ketika ni. So jadi kita nampak pergerakan price dari satu zone support dan resistance ke satu zone. So untuk time frame daily ni sesuai untuk yang nak ambil TP yang jauh atau untuk swing lah. Alright. So dalam kes ni, okay, dalam situasi yang kita nak guna sekarang, okay, berdasarkan support dan resistance yang kita lukis, alright, kita dah nak buat, nak cari entry lah. So dah penat lukis support dan resistance, bila masa pula kita nak entry. Alright. So kaedah saya nak entry, okay, tengok kita menunggu break dan retest. So saya lukis, tulis dulu. Okay, berdasarkan SNR, kemudian dah lukis SNR, bila kita tunggu price action di kawasan SNR, kita menunggu kaedah break dan retest. So tengok kita tulis dulu breakout, right, breakout. Alright. So dalam kes ni, okay, dalam kes ni, di sini sebenarnya berlaku breakout. Ni kalau kita turunkan sikit, tadi yang saya dah modify dia punya zone support dan resistance. Alright. Ini dia. So dalam situasi ni, ini view di time frame tadi apa-apa time frame pun akan berlaku situasi breakout dan retest. Okay. Breakout dan retest ada dua situasi. Lupa. Okay. Kaedah breakout. Kemudian breakout ada dua situasi. Iaitu pertama, candle break candle. Yang break candle break candle. Alright. Breakout breakout ada dua situasi, iaitu candle break candle. Alright, ni situasi pertama. Okay. Situasi kedua iaitu candle break SNR. Iaitu breakout SNR. Break SNR. Alright. So tengok ada dua situasi. Okay. Kita tengok di situasi ni. Dalam situasi ni, alright, situasi ni ialah dia situasi break SNR, iaitu dia break zone support. Okay. Kemudian tiada retest, tiada price retest di tempat berlaku breakout ni. So ini boleh tengok di apa-apa time frame, H4, H1, M15, situasi. Okey, kat sini lagi saya cerita lebih lama sikit. Mungkin kita sambung ke sesi ke-3. Ambil gula-gula, beli kunyah chewing gum, makanlah kuih raya, kunyahlah kuih raya ke apa yang ada, kuaci ke apa ke, korek hidung ke apa, supaya tak tertidur. Ini penting ni sekejap lagi sesi ni dengan sesi yang ketiga ni, alang-alang dah buat tu, kita sambung sesi ketiga lah. Kalau tak ada apa benda nak kunyah, korek hidung. Supaya jangan tertidur. Alright. So ni break SNR, kalau dalam situasi ni, dia break SNR. Bila break SNR, okay, tetapi jangan gelak. Aing gelak pula. Yang aing korek hidung. Alright. So dalam situasi ni, kita nampak price break support. So ini dia, break SNR. Okay. Tetap, tiada price selepas berlaku breakout, selepas candle tu solid tutup di bawah support ni, tiada berlaku retest. Alright, tiada berlaku retest. Okey. Dalam situasi ni, ini dia. Dalam situasi ni yang saya cakap price akan datang juga. Ini pengalaman saya. Perhatikan caklah selama 7-8 tahun. Ini je perangai market. Price akan datang retest mula. So, dalam kaedah ni dipanggil breakout dan retest. Okey, ini ini saya kata tunggu breakout. Kemudian kita tunggu retest. Di sinilah selalu saya tulis retest and entry. Masa nak habis. Okey, masa nak habis dah. Dia dah bagi warning.
Kalau dia tiba-tiba putus tu biar. Kalau dia tak putus biar aje. Kalau dia terputus, lantak pergi kita sambung sesi ketiga. Kali ni dia tak putus lagi. Alright. So ini dipanggil breakout, retest, entry. Okay. Di mana tadi situasi pertama, di mana breakout? Ni dia breakout. Di sini breakout. Kadang ada yang tak jelas tu, di mana breakout berlaku. Betul ke tulis ni? Breakout. Lantak bila. Jangan chip out. Okay. Di sinilah berlaku breakout. Di mana retest? Di sini retestnya. Di sinilah berlaku retest. Di sini hari tu bila berlaku tak saya pun tak ingat. Retest TEST. Alright, retest entry. Di sini case ni entry sell lah. Alright, dalam case ni entry retest entry sell. Okay. Dalam situasi ni di sini tempat retest dia. Bila price naik. Cuma bila kita tunggu time frame daily ni agak mengelabah sikit lah. Siapa yang dah entry awal tu di time frame kecil tu. Kita tengok candle naik. Tetapi kena ingat, ini ialah candle daily. So, kita nak tunggu confirmation dia. Memang kalau ikut cara saya, memang dah boleh entry. Di sini tempat berlaku breakout, di sini boleh retest. Di retest boleh entry. Di sinilah saya kata kalau kita nak minimumkan floating, itu sebabnya saya gunakan time frame yang kecil, iaitu time frame H1 atau time frame M15. Time frame M15. So nanti kita tengok di sini time frame M15 atau time frame H1. Di mana tempat kita nak entry. Memang kita dah tahu ada breakout, akan ada retest. Kita nak entry di sini. Tetapi bukan entry menggunakan time frame daily. Kita gunakan time frame H1 atau yang lagi kecil iaitu M15 untuk cari entry. Alright, clear ya? So ni salah satu konsep breakout, retest, entry. Okay. Dia ada dua situasi, candle break, candle. Alamak, salah je tak ada yang tegur. Candle ni bahasa Melayu betul ni. Alright, ni saya betul kan? Dah tulisan besar kecil pula. Belantak ni. Okay. So dalam situasi ni dia break SNR. Break SNR, ini dia punya retest. Memang lambat nak menunggu. Tetapi bila kita menunggu lambat, okay. So di mana kita nak ambil TP? Okay, macam saya cakap tadi, okay, dia sebenarnya dalam situasi ni boleh kita gunakan Fibo atau apa-apa kaedah lain. Tapi saya dah buat rumusan sepanjang pengalaman saya. Saya dah tak nak guna Fibo. Saya dah tak nak apa lagi, saya buang dah. Saya hanya menggunakan SNR. So macam saya cakap tadi, pergerakan price akan bergerak dari satu zon ke satu zon. Betul? So ini zon dia bergerak dari sini ke line hitam ni, dah boleh ambil TP. Kemudian dia akan bergerak lagi ke zon ni atau di sini. So dia akan retest mula di sekitar ni atau di sini. So yang mana sesuai ni untuk orang yang nak swing. Berdasarkan time frame daily ni, sesuai lah untuk yang nak swing. Di mana dia nak ambil TP sekitar dari sini hingga ke sini. Sekitar 550 pips. Sekitar tu lah. So, ini dia tempat yang akan datang. So, tak apa. Kalau ada yang takut entry, takut loss, tak payah. Buat latihan. So, kita nampak tak nanti kita tunggu. Price akan datang tak di sini? Di sekitar berapa? 1.2200. 1.2200 ni. Di sekitar ni. Alright. So, ini kaedah yang kita guna. So, dalam situasi ni dia break SNR. Belum ada candle break candle. Okay, mari kita cari situasi candle break candle yang ada retest. Alright. Ni ada satu contoh. Kita nampak tak candle ni dia sorry bukan. Ni. Candle ni break candle sebelah. Mari kita kecilkan. Salah. Bukan benda Allah tu. Ni. Kita tengok ni. Allah kacau pula dia ni. Ni, kita nampak tak candle sebelah ni, dua candle ni, dia break candle biru, dua candle candle ni tak break lagi, candle kedua ni baru break. Dia break candle biru, candle kedua. Nampak tak candle biru ni datang retest? Ini situasi candle break candle. Candle break candle ni. Candle break candle. Ni dua candle dia break candle biru. Bermaksud engulfing lah. So ni kita tunggu retest untuk entry. Kita tunggu price retest di tempat berlaku breakout ni
untuk entry. Clear? Ni satu situasi. Alright? Ni situasi pertama. Mari kita tengok lagi. Ini break. Ini ada hutang banyak ni. Break candle sebelah tak ada retest. Oh, jam. Ni. Ni. Candle break ni tapi tak ada retest ni. Oh, jam. Tunggu dia settle kat sini dulu. Tunggu dia settle kat sini. Nanti kita ambil TP jauh ni. Tu dia. 900 pip. Ni. Sebab saya kata tadi break tak ada retest Ni dia break candle tapi tak ada retest ni. Hutang banyak ni. Ni. Ni tunggu dia settlekan masalah dia kat sini. Nanti dia datang sini. Sekitar ni ni. Ini kita tunggu dulu. Kita menunggu candle pattern price action di sekitar zone ni untuk kita swing nanti. Alright. So ni tadi ada satu situasi candle break candle. Okay. Situasi kedua. Yang ni dia break candle tetapi dia retest sampai ke zone support. Okay. Bila, ini lagi satu situasi. Bila di zone resistance, zone strong resistance, ni ada dua contoh. Kita tengok ni. Ni satu zone resistance atau di zone support, bila nak berlaku reversal atau nak berlaku retracement, kadang-kadang break, retest, entry tidak boleh pakai. Kenapa? Kadang-kadang dia tak, contoh macam ni, saya lukis sekejap bagi nampak. Kalau macam ni kita nampak candle biru ni, candle biru, dia break candle merah. Betul? Ini berlaku bila betul-betul di kawasan yang paling rendah, iaitu kawasan support yang paling rendah. Alright? So, kita nampak ni. Alright? So, kita nampak ni price break naik, tetapi price retest tu, tengok price bukan retest di tempat berlaku breakout ni. Dia terlajak sampai ke masuk semula ke zone support. Alright. Yang ni situasi ni nak kena ingat bila berlaku betul-betul di bawah sekali, di bawah zone support, support yang tak ada lagi support di sebelum ni. Ni kalau ikut GBP USD ni dia tak ada lagi support di sebelah kiri. Dalam tempoh 30 tahun ini harga paling rendah dia. Ini sejarah untuk GBP USD dalam masa 30 tahun ini harga yang paling rendah dalam tempoh 30 tahun. Alright. So ini dia. Dia break tetapi dia tidak retest di sini. Kita nak menunggu kaedah break retest. Tetapi dia masuk zone dia masuk ke zone zone support. Dia tidak retest. So kalau siapa entry di sini, entry buy di sini, dah kata cikgu kata break retest tunggu ni. Floating dia besar tu. 145 pip. Siapa entry berdasarkan time frame daily, memang dia modal besar sebenarnya. So SL dia pun besar. Tengok TP dia mana? Tu dia. TP dia dekat 100 berapa tu? Bukan 100 ke dah. Dah beribu pip lah. So faham So dalam situasi ni nanti bila berlaku betul-betul di kawasan strong support, dia akan berlaku situasi macam ni. Cuma dia membentuk yang ni dia ada candle pattern dipanggil double top double bottom. Sepasang, dua pasang. Sepasang bottom, dua pasang bottom. So dia ada double bottom di sekitar ni. So kita cari lagi situasi candle break candle. Ini tak jelas. Ini tak jelas. Okey, ni dia. Ini tak ada ni. Candle break candle. Yang saya kata saya nak bagi TP kat sini. Alright. Mari kita tengok ni. Candle ni break candle sebelah. Mari kita tengok. Ni dia. Ni dia. Candle ni break candle. Candle ni break candle sebelah. Sebab dia body close di atas. So kita nampak breakout. Tetapi belum ada retest. Ni dia turun tapi tak sampai. Tetapi tiada retest di sekitar ni. So nanti ni yang saya kata saya nak ambil TP ni. Ni dah ada satu lah. Tadi saya kata nampak di tu ni. Ni satu. Dia ada breakout di sini tapi belum ada retest. Okey. Mari kita tengok di sini. Ni dia. Candle ni break candle sebelah. So kita nampak ni selepas break tiada retest, dia terus turun. Ini dia datang.